ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli salli wa yassir amri. Wa lu udatan min lisani yafqahu qawli. Right, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, okay. Selamat kembali ke kelas kita. Right, okay. So kita nak continue dengan kita punya kelas. Before that saya nak tahu update untuk you guys punya brochure. Ada masalah tak? Ada apa-apa masalah tak tentang brochure Pak? Assignment brochure yang nak kena redesign balik tu. Ada masalah? Tak ada lagi sir. Semua okey boleh Boleh lagi sir. Alright, okey, alhamdulillah. Okey, kita continue sebab kita ada 1 hour je. Okey, tak banyak masa. So kita continue dengan kita punya chapter. Hari ni kita nak tengok satu bahagian yang kita kenali sebagai creating using a grid. Okey, maksudnya working dengan grid lah sebenarnya. Okey, macam mana kita nak bermain dengan kita punya grid. Okey, so dalam kita punya design okey, dalam kita punya penghasilan design sebenarnya grid ni adalah satu garisan yang banyak membantu designer lah. Okey, kita designer untuk menghasilkan a proper punya position untuk kita meletakkan kita punya elemen-elemen of design dalam kita punya canvas. Okey, so grid ni dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Okey, kita nak buat dia melintang ke menegak je, tapi kalau macam for example secara standardnya kalau kita tengok dalam buku matematik tu macam itulah kita panggil dalam grid. Okey, even though dalam kita punya camera pun okey, jika kita buka grid pun kita akan nampak yang ada grid tu lah ada tiga kolom. Okey, 3 kolom grid maksudnya ada 2 garisan menegak dan 2 garisan melintang. Itu yang di mana kita panggil the rule of third. Okey, so kenapa grid ni sangat-sangat bermain peranan yang penting dalam kita punya penghasilan design. Okey, sebab apa grid ni walaupun kita nampak macam remeh sebenarnya kita nak buat grid, tapi sebenarnya grid ni banyak membantu dalam kita untuk membuat organisasi yang betul dan cantik dalam kita punya design. Okey, so maksudnya kita dah set kita punya better punya proportion. Okey, so kita tahu this kind of punya proportion berapa persen kita nak letak, this kind of punya proportion berapa persen dekat kita nak letak, dan manakah portion-portion yang patut kita kurangkan dan mana portion-portion yang patut kita lebihkan supaya all those information yang kita sepatutnya deliver kita boleh deliver. Ingat tak minggu lepas yang mana kita ada lihat satu bahagian tu yang dikenali sebagai the golden triangle? Siapa masih lagi ingat? Ingat tak? Ingat tak golden triangle? Ke dah lupa? Ingat. Golden triangle. Golden proportion. Golden triangle pula. Golden proportion yang ada bulat, dia pusing, lepas tu dia lebih kecil kan? So nampak tak dia ada portion-portion dia yang kita nak kena letak. So sama juga macam dalam kita punya grid ni. So grid ni kita boleh letakkan what kind of garisan yang kita nak letak, okey? Dan kita setkan sendiri. Nak kata dia ada a special punya format, tak ada. Okey? Tapi kita boleh tahu the common sense macam mana kita nak letak kita punya proportion. Okey. Alright. Dalam kita punya grid system dalam grid system selalunya kita gunakan untuk kita make sure kita punya organisation kita lebih senang dan lebih mudah. Even though ada juga software-software yang di mana apabila kita nak buat design dia orang dah terus ada grid. Okey. Macam for example dalam penggunaan Photoshop dan juga Illustrator kita terus boleh buat grid system. Okey. So yang di mana grid system yang di mana jika katalah macam for example kita ni adalah designer newspaper. So newspaper kalau perasan macam inilah, kalau tengok pada gambar sekarang ni newspaper dia macam ni. Dia akan menggunakan kolom lah untuk buat dia punya text dan juga dia punya image. Okey.
Dalam Illustrator dan juga Photoshop, kita boleh lock kita punya grid. Okey, maksudnya kita lock once kita dah buat kita punya grid, kita dah susun elok-elok, okey, itu yang format kita nak pakai. So kita boleh lock dan kena punya grid. So the next time whenever kita nak update, kita hanya drop saja gambar kat situ, dia automatically akan masuk. Sama juga dengan teks, kita just paste balik kat situ, dia akan masuk dekat yang kolom yang samalah. So dengan adanya this grid system, semua kita punya magazine, kita punya printed material, newspaper dan sebagainya, dia tak akan lari. Okey, tak akan lari maksudnya semalam dia pakai grid lain, hari ni pakai grid lain, esok lusa pakai grid lain, minggu depan tukar pula sistem lain. Tak, maksudnya kita akan dapat semua sama. Kenapa? Sebab kita menggunakan sistem grid yang sama. Dia sama juga function dia adalah sebab apa, bila kita dah pakai grid yang sama, so in case katalah for example you tak datang kerja pada hari kejadian dan ada somebody yang perlu buat update dalam you guys punya design, so kita pass just that particular file yang ada grid tu, automatically kawan yang baru awak ataupun awak punya kawan rakan sekerja awak tahu dekat mana nak dipositionkan this kind of punya gambar-gambar dan juga teks. Itu function kita akan ada grid. Kalau macam for example awak just anggar-anggar, okey engkau anggar-anggar lah yang gambar dia macam ni sikit, gambar dia macam sikit, ataupun kau anggar-anggar lah macam dia punya tulisan ni sikit-sikit, dia tak boleh anggar-anggar. Sebab anggar-anggar saya tak sama dengan anggar-anggar awak. Maybe macam for example, kau buatlah banyak sikit. Banyak sikit saya tu adalah banyak ataupun sikit. Maybe banyak sikit awak tu adalah sikit-sikit, bukan banyak-banyak. So that's why kita tak tahu what kind of punya, sebab kita tak ada dia punya orang kata apa, the actual yang kita nak kena letakkan dan dia punya proportion yang macam mana. Tapi dengan ada grid, dia memang boleh membantu kita lah, okay, dalam kita punya penghasilan. Okay, so kalau pasal tengok sampel-sampel yang diberi ni, kebanyakannya semua menggunakan grid. Bila kita ada grid line ni, okay, dia lebih memudahkan kita untuk buat penyusunan lah. Okay, nanti dalam Illustrator nanti saya akan tunjuk macam mana kita boleh keluarkan kita punya grid line tu. Alright, okay, a very simple saja kita nak keluarkan grid line tu. So grid line ni kita boleh, dia ada dua tau. Jangan confuse. Dia kalau perasan dekat dalam kita punya Illustrator, sebelah kiri dengan sebelah atas tu, awak akan nampak betul-betul kat atas awak akan nampak macam ada garisan yang ada macam pembaris tu. Itu kita panggil ruler. Betul, ruler tu kita nak ukur lah. Tapi daripada ruler tu, kita letakkan mouse, kita boleh tarik, nanti dia akan keluar satu garisan. Dan garisan grid ni tak semestinya satu. Kita boleh letak banyak, kita letak, kita tarik je, grid tu akan sentiasa ada. Okey. So kalau tengok dia punya penyusunan dekat dalam kita punya gambar yang ni, tengok macam mana tulisan Vermont Symphony Orchestra tu dia selari pada permulaan tu. Okey. Dan bahagian bawah tu pula Winter, Aaron Copland dan juga Eric Satie tu, kalau aku tengok dia punya atas tu adalah sama, balance. So macam mana dia boleh dapat dia akan punya balance, sebab dia menggunakan grid dan dia ada portion dia. So yang nama Aaron Copland, The Tender Land, January 2007, dia letak satu portion, ada dua boxes dekat situ. Manakala Eric Satie tu dia letak dekat yang bahagian sebelah kanan dia tu, dekat dalam portion yang sama. Nampak tak? Semua size yang sama sampai bawah. So bila kita buat design, kita buat penyusunan menggunakan size yang sama, orang akan nampak yang kita ni adalah designer yang mementingkan konsistensi dan juga orang kata apa, format. Okey, mementingkan format supaya sama, supaya semua nampak lebih tersusun berbanding kita buat dia berceramuk. Okey, bukan saya nak kata yang berceramuk tu tak berapa cantik, okey, cantik. Cuma maybe berceramuk tu tidak orang kata apa, membolehkan apa yang kita nak sampai tu sampai pada kita punya end user. That's why kena be careful. Alright, okay. Jangan kata hari tu saya kata kena buat pakai grid, kena susun cantik. Yes, betul, memang kena susun cantik. Okey, habis saya tak boleh lah nak buat yang berceramuk ni, saya kan designer kan. Ini kan design, betul. Boleh buat berceramuk. Tapi berceramuk ni ada dia punya konsep. Okey, konsep dan ideologi yang kenapa kita apply dia secara berceramuk ataupun secara random. Alright, okey. So that's why kena tahu. Cuma hari ni kita nak fokuskan kepada kita punya grid lah. Alright, okey. Dalam penggunaan grid ni kita ada pelbagai vocabulary ataupun dia punya kita panggil skeleton ataupun kita panggil architecture. Okey, macam mana kita nak menggunakan grid. Okey. Selalunya kalau perasan kita ada yang ni header, footer dan juga thumb space.
Okay. So header semua orang tahu kan, bahagian yang dekat atas tu, dekat dalam kita punya Microsoft Word pun memang ada header, tempat di mana untuk kita meletakkan all the information yang paling atas sekali dekat dalam kita punya dokumen. Manakala footer adalah dokumen bahagian paling bawah sekali dekat kita punya page untuk kita meletakkan few notes. Okay, untuk melambangkan something lah. Okay, macam for example, bila kita letak header dekat atas tu, itu kita nak letak tarikh, kita nak letak something, orang kata apa, normally tarikh date dan sebagainya lah. Manakala bawah footer tu adalah selalunya kita nak letak kita punya page number, ataupun kita nak letak kita punya code ataupun document code. Dekat situ kita akan letak either header dan juga footer. Okay. Dan sama juga dengan kita punya thumb space, area di mana dia punya perbezaan antara satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Okay. So dalam kita punya vocabulary ni ada banyak selain daripada itulah. Okay. So one of it ni juga kita tengok adalah trim size. Okay, kalau tengok kat sini, in commercial printing, trim size refer to the physical dimension of a flat page. Okay, in many cases trim size correspond directly within the format size. Okay. So apa yang dia bagi tahu ada trim size ni adalah di mana kita punya physical dimension untuk kita punya kertas kosong lah. Alright, okay, dia akan bagi tahu dekat mana kita punya trim size. Itu adalah kalau kita nak buat printing. Okay. Lepas tu kita ada bleed. Okay, bleed ni ada setengah orang panggil bleeding. Okay, ada setengah orang panggil bleed. Okay. So bleed ni adalah satu bahagian ataupun satu garisan yang di mana kita tetapkan supaya dekat mana apabila kita hantar kita punya dokumen ni untuk print. Katalah macam for example buat name card. So awak nak print name card awak. So awak kena buat bleeding, garisan bleeding. Garisan bleeding adalah di mana dia akan ambil 0.5 sebelah kiri, 0.5 sebelah kanan. Kalau buat dia horizontal, dia akan jadi ambil 0.5 belah kiri, bawah, dan 0.5 belah atas. Ini adalah di mana bila kita buat bleeding, kita punya design tak boleh lebih daripada this bleeding punya area. Kenapa? Sebab kawasan bleeding itulah yang kita punya pisau ni, bleed, kita panggil blade lah, dia akan start potong. Okey, jikalau kita buat ngam-ngam bleeding tu, okey, apa akan jadi bila kita masuk mesin dia tak boleh baca accurate tau. Okey, saya tak tahu mesin sekarang ni macam mana lah. Okey, masa zaman yang saya berada dalam dunia industri tu, saya buat design, okey, dan saya kena print apa tu, poster. Okey, dia macam flyers lah. Flyers yang bersaiz A5. Okey, A5 bermaksud A4 dibahagi dengan 2 lah. So saya kena buat design yang mana boleh betul-betul ngam fit yang untuk A5 tu. So bila design saya tu ngam-ngam, saya kena buat bleeding area supaya saya punya pisau yang dekat kilang tu nanti dia tak potong saya punya design. That's why tulisan tu bila kita ada di bleeding area, tulisan tu tak boleh terus letak ujung ke ujung. Kita kena ada macam space. Kita tinggalkan dekat sekeliling tepi kita punya frame border tu supaya bila pisau tu potong menggunakan mesin, dia tidaklah terpotong dalam kita punya design sahaja. Alright. So kalau tengok kat situ, dia punya yang apa tu? Yang nombor 3 tu dia beritahu, establishing bleed lines as part of your grid help you to ensure that your printer can properly trim out your printed punya pieces. So kita bagi tahulah dekat mana kita nak setkan supaya bila kita print dia tak lebih daripada kawasan yang sepatutnya lah untuk kita print. Alright, okay? Right, ini berkaitan dengan kita punya. Okay, lepas tu kita ada live area dan juga save area. Okay. Live area dan juga save area. Ini selalunya ada dekat dalam apabila kita edit kita punya video. Okay, apa yang dikatakan dengan live area, apa yang dikatakan dengan save area. Okay. So kedua ni dia membawa maksud yang almost similar. Okay, tapi ada difference sikit lah dia punya fahaman. Okay. Kalau tengok kat sini, alright. Live area selalunya kalau kita guna dalam video, save area kalau kita guna dalam broadcast. Okey, dalam kita punya design lah. Okey, live area adalah di mana satu bahagian yang di mana apabila kita buat box ataupun kita buat ukuran, okey, yang tu yang akan keluar apabila kita tekan print. Okey, kita akan tekan print. Okey, manakala save area selalunya dia sebenarnya sama je dengan live area. Okey, save area ataupun live area, tapi ramai orang refer menggunakan save area lah. Okey, save area inilah di mana garisan yang di mana apabila kita buat design, okey, kita punya design tak keluar daripada save area ni. Okey, maksudnya tak terkeluar pada save area sebab kita risau once kita hantar pergi print,
dia akan potong kita punya design. Okey. Kadang-kadang macam kita pelik, macam mana dia orang boleh print hujung ke hujung, maksudnya page to page. Sedangkan kita balik rumah, kita try to print dekat kita punya printer, tak boleh pun nak print hujung ke hujung. Betul? Siapa sini pernah try masuk kertas A4, kita boleh print hujung ke hujung? Tak ada tinggal satu warna putih pun dekat kertas tu. Boleh? Ada siapa boleh buat? Okey. Kalau biological memang tak boleh buat lah, sebab kita dah adjust dekat situ. Okay. So dekat printer tu sendiri sebenarnya saya pernah tanya lah, macam mana nak print ni. Dia kata okay, selalunya jarang lah kalau normal printer. Normal printer tu maksudnya printer yang kita beli dekat rumah. Printer kita beli dekat rumah pula, printer yang kita beli kat kedai, ataupun printer-printer yang the basic komputer ni lah, yang ada print color dan sebagainya. Okey, selalunya yang boleh betul-betul print yang betul-betul dekat atas kertas ni, selalunya kita panggil sebagai bukan die cut, kita panggil apa nama sistem tu, saya lupa. Tapi yang di mana dia akan menggunakan mesin, dia bukan printer biasa, dia akan guna mesin dan dia akan print daripada mesin tu lah. So mesin tu memang boleh fulfill the whole paper tu. Okey, dan tak ada satu garisan putih pun. Maksudnya kita akan dapat flat rate lah kalau kita akan buat kalau kita buat design kita warna red. Alright, okey. So nampak tu. Okey, ini sampel dia lah. Dan daripada mula tadi kita ada top margin, kita ada left right margin dan kita ada bottom punya margin. Manakala tadi kita ada bleed line, kita ada trim line dan kita ada live area. Okey, bleed line tadi tu yang garisan hujung tau. Bila kata yang garisan dalam yang berwarna hitam tu, itu adalah kita punya asal paper. So kita kena buat bleed hujung keluar sikit daripada yang kawasan hitam tu. Sebab apa? Nanti pisau nak potong nanti dia tak termakan kita punya design. Alright, okey. Lepas tu kita ada trim area, okey, untuk kita nak setkan tu, dan juga kita ada live area lah. Live area adalah kawasan yang di mana semua information akan appear keluar dekat live area. Okay, so jikalau kata for example buat design, tiba-tiba design awak betul-betul ngam-ngam dekat yang trim line tu. So apa akan jadi dari mana jikalau mesin yang pemotong kita punya ni, dia tak potong ngam-ngam, dia berkemungkinan akan potong juga you punya burger tu lah. That's why burger pula dia akan potong dekat bahagian kita punya design yang kita dah buat design pada kita punya kertas. Okay, dia akan tahu. Ini nanti benda ni saya akan tunjuk lah kat dalam Illustrator nanti supaya you guys faham. Okay, pernah tak sekali di mana bila awak buat design, tiba-tiba awak tekan save ataupun save JPEG, tiba-tiba awak tengok design awak hilang, dia jadi separuh. Ada tak pernah jadi sebelum ni? Ada siapa-siapa pernah tak? Tak. Pernah? Tak. Okey. Dia berkemungkinan menjadi tidak sebab apa? Sebab awak buat dalam kawasan yang dekat dalam garisan hitam tu kan? Betul? Design dalam garisan hitam kan? So kalau kadang-kadang macam for example kita ada juga sometimes kita design keluar. Okey, kalau perasaan ini selalunya dekat dalam design jarang terjadi. Selalunya kalau terjadi apabila kita tengok kat TV. Kalau perasaan bila kita tengok kat TV, kadang-kadang ada certain tajuk cerita tu ataupun gambar tu dia terpotong apabila dia keluar dekat TV. Okey, kenapa dia terpotong adalah sebab apa? Diorang design backdrop ke dan sebagainya, dia dah melebihi kawasan trim area tu. Okey, sepatutnya apabila kita nak design, kita hanya boleh design kat dalam live area. Dalam live area ni memang confirm akan masuk TV. Okey, yang lain tu maybe akan nampak CP-CP saja. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa apabila kita buat content untuk TV dia ada dia punya base frame dia. Okey, dia pakai 1080720 ataupun 10800 times 1920. Okey, so bila kita ada different type of sizing, TV punya station dia nak transmit satellite tu untuk receive balik pada kita, dia akan ada a variation of TV. Okay, maybe ada orang-orang lama yang masih lagi pakai TV lama, orang kampung lah. So bayangkan sekarang ni kalau kita tengok dekat kita punya TV Astro ke dan sebagainya, banyak menggunakan nisbah 16:9 yang wide screen tu lah. Tetapi bila awak balik kampung, pergi jumpa rumah atuk awak, pergi rumah onyang awak dan sebagainya, awak perasan dia ada TV lama.
Dan bila dia buka TV, awak perasan tiba-tiba orang tu macam mana side kiri kanan dia macam pembaca berita tu macam asal pembaca berita tu macam terpotong. Rupanya dia bukan terpotong. Sebab apa? Dalam satellite dia orang menggunakan 16:9, tapi TV kat rumah tu kita 4:3, yang TV petak tu. So apa dia buat? Dia tak akan kempiskan gambar, dia tak akan kematkan gambar, dia akan stretch out. Bila stretch out, awak akan nampak instead of kita punya pembaca berita macam ni, tiba-tiba dia akan kembang, dia akan duduk macam ni, terpotong daripada kita punya skrin. Itu terjadilah yang kita panggil sebagai bleeding. Untuk you guys tahulah, supaya you guys tak pening nanti. Bleeding tu apa benda. Right, okay, boleh? So far okay tak? Boleh faham tak? Boleh sir. Yang lain? Boleh sir, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alfi ada Alfi? Alfi ada? Azim ada Azim? Azim ambil subjek ni kan? Ke Azim tak ambil? Alright, okay. Kita continue sikit lagi. Okay. Kolom, alley dan juga gutter. Ini adalah macam tadilah, yang bahagian dalam kita punya grid tu juga. Okay. Sedikit tentang dia punya apa yang dipanggil sebagai kolom, alley dan juga gutter. Alright, okay. So kalau tengok kat sini, kolom adalah more on basically dia akan bagi tahu dekat situlah kolom. Okay. Kolom kita pakai apa? Kolom 1 ke, kolom 2 ke, kolom 3. Alright, okay. So gutter adalah dia punya area di antara page 1 dengan page 2. Itu kita panggil gutter. Okay, gutter lah. Selalunya awak akan tahu margin je. Nak buat awak punya nak buat awak punya dokumen untuk nak hantar untuk final project pun margin je. Kita tak sebut pun, tapi ini adalah dia punya term sebenarnya. Okay. Manakala alley tu adalah space di antara dua kolom. Okay. Kolom adalah bahagian di dalam kita punya design. Alley adalah space di antara kolom-kolom. Gutter adalah space di antara dua muka surat. Itu kita panggil alley, kolom dan juga gutter. Supaya you guys tahulah apa sebenarnya features dan sebagainya. Okay. Bila kita buat design ini just untuk remember lah. Okay. Whenever kita do design, awak tengok sampel yang sebelah kiri ni. Okay. Kalau tengok pada sampel sebelah ni, kiri ni awak perasan dekat tepi di sekeliling paper tu dia ada letak satu ruangan kosong. Betul? Ruangan kosong dia bukan ruangan kuning tu, dia ruangan putih yang luar tu kosong. Okey. Kenapa dia letak macam tu? Ini yang saya banyak amalkan lah, saya suka amalkan. Saya takkan letak design dia ngam-ngam sampai kat tepi. Walaupun saya kata rugi lah, kita buat design cantik, tak boleh tak. Memang kena letak dekat dalam kita punya printing space, ataupun kita letakkan dekat kita punya yang area tu lah, live area tu. Kenapa? Sebab dia akan pernah jadi dulu sekali di mana saya hantar pergi printing, sebab saya tak tahu yang pasal yang bleeding semua ni. Saya hantar pergi printing, tiba-tiba dia dah terpotong tag harga. Sebab saya buat dalam satu paper tu, saya buat design semua sekali masuk dengan tag harga lah. Tag harga saya tak buat siap, saya dah print siap. Tiba-tiba bila masuk kat situ, tengok dalam printing machine potong, tiba-tiba dia dah terpotong saya punya bahagian dekat saya punya design tu. Jadi instead of tarikh dia patutnya jadi macam for example tarikh dia adalah 15 Ogos, dah saya tulis 15 saja. Bulan dah tak ada, dah hilang. Maksudnya bulan Ogos dah tak ada. So that's why kita kena ada kita punya proper grid whenever kita do kita punya design. Okay, ni dah bagi. Ya. Saya nak tanya, kalau jadi macam tu kan, boleh design balik ke ataupun macam mana? Kalau kita ada raw file, kita boleh betulkan balik design kita, tak ada masalah. Maksudnya kalau kita ada kata kita buat dalam Illustrator file, so kita betulkan balik dalam Illustrator file. Nanti memang boleh, tak ada masalah. Alright, okay. Cumanya dia akan terjadi apabila kata macam for example you dah confident gila, lepas tu you terus hantar pergi kilang print 10,000 keping. Time tu menangis tak berlagu lah.
Kenapa? Sebab dah print 10,000 keping. Sama jugalah nanti. Nanti bila you guys dah membesar nanti, ni dah besar dah ni. Nanti bila you guys dah membesar, you guys akan start buat you guys punya kad kahwin lah dan sebagainya. Masa tu you guys akan start lah order kad kahwin untuk 1,000 keping ataupun kad kahwin untuk 2,000 keping. Tiba-tiba salah design. You bayangkanlah you dah hantar 2,000 keping, tiba-tiba tersalah design. Ini sangat-sangat bahaya. Saya dulu pernah lah pengalaman. Banyaklah belajar daripada pengalaman apabila dah design tersalah tarikh lah, nama tersalah lah, last minute suruh letak title lah dan sebagainya. Benda tu memang akan ada dalam dunia design. So you have to be more patient whenever kita dealing with people yang memang tak faham tentang kita punya konsep, iaitu idea dan juga arts. Okay, so always be careful. Okey, ini adalah penghasilan menggunakan grid. Okey, kita boleh menghasilkan kita punya grid. Kita start dengan kita punya boundaries tadi macam saya bagi tahulah. Standard kita startkan kita punya layout, kita masukkan kita punya margin, lepas tu kita bubuh kolom kalau kita nak bubuh kolom dan sebagainya, barulah kita continue. Macam ni basically. Daripada kertas kosong kita letakkan kita punya margin, lepas tu kita letakkan kita punya kolom. Saya boleh bagi tahu for sure. You guys try lah printer mana-mana yang ada dengan you guys. You guys takkan boleh print hujung ke hujung paper. Tak kisahlah paper A4 ke, paper A5 ke, you guys takkan boleh print full daripada hujung ke hujung. Dia mesti akan tinggal margin. Kenapa dia tinggal margin? Sebab itu adalah setting yang default yang disetkan untuk kita print kita punya Microsoft Words punya file. Okay. Kan dulu kan nampak macam berserabut sikit kan. Sekarang dah kurang sikit lah berserabut. Apabila kita buat kita punya design tu dengan menggunakan kita punya grid, kita akan tahu proportion macam mana kita nak letak nanti. Alright, okay. Kita go for break kejap, 5 minit, boleh? Boleh, sir. Right. Boleh. Semua ada, lagi seorang tak ada. Siapa tak ada
kita punya Illustrator. Okay, sketch, invisual, headline dan juga type, ini adalah kita punya apabila kita nak letakkan dekat mana kita nak positionkan kita punya teks dan sebagainya lah. Okay, so memang kalau tengok dia memang banyak membantulah dalam kita nak membuat kita punya ni. Okay, dalam ni sebenarnya kalau saya tak suruh awak install, awak tahu tak yang kita ada satu lagi Adobe, nama Adobe tu adalah Adobe InDesign. Pernah dengar tak perkataan Adobe InDesign? Pernah sir. Okey, tak silap saya dalam Canva sekejap dalam Canva sekejap, kalau InDesign awak kena install sekejap, saya cuba tengok. Dalam Canva, tak silap saya dalam Canva ada juga sekejap saya cuba try to log in dulu. Okey, dalam Canva product printing. Okey, jap. Okey, invitation. Okey. Okey, tak ada. Sekejap saya rasa dekat dalam Okey, saya tunjuk ni saya share. Okey, ini adalah saya punya Canva Okey. Canva ni kalau perasan nampak tak dia tak tunjuk grid lah. Dia tak tunjuk grid, okey. Tapi dia applying this kind of punya grid punya method. Boleh nampak kan dekat skrin? Boleh nampak kat skrin? Nampak sir. Okey, ini adalah kita punya sample of resume. Awak nampak dia ada dia punya grid area. Okey. So dia bahagikan grid ni, nampak ni. Dia ada kolom pertama yang sebelah kanan ni dan kolom kedua. Lepas tu dia ada punya portion yang dia dah bagi. So dekat atas ni dia letak yang bahagian ni. Okey, nama dan sebagainya. Semua tersusun. Okey. Awak pergilah mana-mana pun sampel, memang dia akan pakai this kind of punya grid punya konsep. Nampak? Ini kita nampaklah dia punya grid, perbezaan grid dia. Kenapa? Sebab dia ada buat yang dark color dengan the white punya color area. So kita akan nampak proportion dia. So dengan ada this kind of punya konsep, okey, apa yang dia buat adalah dia nak memudahkan kita untuk menyenangkan kita nak deliver all those information yang sepatutnya lah. Kita nampak tulisan besar. Hari tu saya dah bagi tahu apa benda yang kita nak buat dalam kita punya, apa benda yang kita nak focal point kita kena besarkan, kita kena expandkan dia, kita boldkan dia. Nampak macam this one, nama. Okay, so ini adalah orang kata apa, nampak ni. Okay, ini adalah sample of yang ada dekat dalam kita punya Canva. Dalam macam tadi saya sebut dalam InDesign, dalam InDesign memang dia dah siap terus ada grid. Okay, grid tu jadi kita terus boleh apply. So saya tengok balik dekat saya punya yang ni. Tadi saya ambil resume, so saya cuba try ambil this one. Kita try tengok report ni ada tak sample. Okay, ini adalah saya ambil this one. Okay, annual report ni kita tengok. Ini adalah annual report Okay, so awak tengok macam mana, nampak? Dia ada dia punya grid dia. So bahagian satu ni yang our profile dengan yang ni sama balance atas bawah. Nampak tak? Ini ada 2 paragraf, ini pun ada 2 paragraf. Sebelah sini grid yang untuk gambar ni. Alright, next apa dia buat? Bahagian 1, grid 1, grid 2, grid 3, grid 4. Nampak penyusunan dia? Sama je. Alright, okay. Itu cara dia buat penyusunan dia. Okay. So kalau tengok dekat macam mana-mana pun memang dia ada dah dia punya grade. Sebab dia memang membantu untuk kita deliver supaya kita punya message yang kita nak hantar tu dan kita nak sampai tu sampailah. Sama juga macam konsep yang dia tunjuk sampel kat dalam kita punya slide ni. Alright, okay. So dia akan bagi tahu kita punya proportion kita dekat mana dan sebagainya. Alright, okay.
So yang the rest tu tak ada apa sangat. Okay, macam for example ini adalah sedikit kita macam for example kalau kita nak pergi off standard lah. Okay, off standard tu maksudnya kita try to break kita punya rules. Dia ada rules dia, tapi kita try to break the rules. Okay, maksudnya kita tak nak lah aku letak penyusunan proportion state tu kita nak tampal. Boleh, tak jadi masalah. Kita boleh juga break the rules. Kalau perasan ini selalunya kalau benda-benda yang macam ni, kalau tengok design ni, ini selalunya kita akan dapat dekat dalam magazine yang apabila kita sampai dekat pages yang dia combinekan pages kiri dengan kanan. So dekat tengah-tengah ni akan satu garisan pembahagilah. Okey. So dia nak combinekan kiri dengan kanan ni, so dia akan buat macam ni. Okey. So dia nakkan kawasan yang luas lah untuk dia orang break the rules. Okey, tidak salah kalau kita nak break the rules, tapi kita kena ada reason why kita nak break the rules. Kata macam apa? Hari tu saya cakap boleh je break the rules, saya break lah the rules. Okey, boleh nak break the rules, tapi dia kena ada reason. Maybe for example, gambar ni terlampau kecil, so kalau kita letak kecil orang tak nampak, so saya terpaksa letak besar supaya dia boleh enhance. Ataupun ini adalah artikel yang menjadi orang kata apa, bahan utama. So jadi kalau kita letak kecil, so orang maybe tidak nampak artikel ni sebenarnya apa. So kita boleh letak tu. Itu kita boleh panggil sebagai kita punya break the rules. Okay? Alright, sama juga kat dalam yang lain tu. Okay? Dia sebenarnya bermula daripada kita punya design sendiri. Okay? Lepas tu dia apply kepada website dan sebagainya lah. Semua menggunakan sistem yang sama. Nampak? Dia dah buat siap-siap. Right, okay. Yang grid ni sekarang ni tak adalah. Dia tak keluar lah. Tapi macam mana proportion dia, macam ni lah dia orang buat. Okay, so kita tahu yang untuk ni letak kat sini, untuk ni letak sini. Jadi kita akan nampak benda tu jadi macam cantik. Kenapa dia punya ni cantik? Siapa? Dia orang ada sistem grid dia orang sendiri. Setiap satu company dan setiap satu tu ada dia orang punya sistem grid dia orang masing-masing. Dia bukan Apple dengan Nike akan pakai yang ni, yang Adidas dengan ni pakai ni. Lepas tu kedai Ahmad dengan Ehsan pakai ni. Tak. Dia ada dia punya own dia sendiri. Dan kita boleh tengok yang mana kita rasa bersesuaian dengan apa yang kita nak apply pada kita punya design. Alright, okay. Itu sahaja sedikit berkaitan dengan kita punya grid. Okay, grid ni kita boleh apply pada kita punya design dan kita boleh buka kita punya grid ni untuk kita tengok dalam kita punya software lah. Dan kita akan nampak macam mana dia punya portion dia. Alright, okay. Alright, boleh? Semua boleh? Alfik tak ada Alfik tak ada, Alfik tak datang. Alright. Boleh? Semua boleh? Boleh sir. Alright. Okay, kalau boleh, saya nak bagi awak punya second assignment. Hari tu assignment satu dah kan? So saya nak bagi second assignment sebelum saya bagi untuk you guys punya final project. Boleh? Kita go through Boleh, dulu. sir. Kita go through dulu second assignment Right, okay, ini adalah you guys punya second assignment. Okay, second assignment you guys adalah individual. Alright, okay. So apa you guys kena buat adalah di mana, okay, student need to create a simple food/meal infographic using Adobe Illustrator or other software that is suitable. They can use any data but must be real data based on a fact. The infographic design need to adhere to the visual design element, principle, theory that they have learned. Okay, the infographic must include the source of data, facts that you use to the end of the infographic. Final design of the infographic need to be saved as a JPEG on A3 size paper. Okay, so you guys kena faham lah. You guys kena design dekat atas A3 size punya paper. So dalam you guys punya Photoshop ataupun Illustrator ataupun InDesign, you guys kena setkan kepada A3 size. Normally saya ajar you guys, saya setkan kepada A4 size. Okay, so tapi kali ni you guys kena setkan kepada A3 size. Okay, alright, okay. Lepas dah tu you guys kena save you guys punya gambar tu. Lepas tu submit you guys punya assignment using Google Form. Alright, okay. Dan you guys kena present lah. Okay, dekat sini dia punya markah dia. Okay, elemen apa you guys pakai, principle apa yang you guys apply,
knowledge skill apa yang you guys add on dekat dalam tu, dan juga presentation punya aid yang you guys prepare ketika you guys buat you guys punya. Kena record video juga sir. Tak payah. Ini tak payah record video. Ini awak kena present live dengan saya. Alright, okay. So I'm gonna show you guys sample of infographic. Okay. Okay, ini adalah sample of infographic. Okay, boleh nampak kat skrin? Nampak sir. Okay, ini adalah sampel infografik. Okay, dia tak adalah awak kena tulis infografik. So sekarang ni tajuk dia adalah you guys kena pilih food ataupun meal. Okay, food ataupun meal ni dia sangat besar dia punya area, niche dia. Okay, you guys boleh buat kandungan kalori dalam makanan boleh, kandungan sugar dalam makanan boleh, kesan-kesan pengambilan makanan boleh, kesan negatif ataupun kesan bad situation kalau ambil gula-gula boleh. So dia banyak sangat. You guys boleh cari. Okay, so infografik dia adalah macam ni. Macam for example this one, ini adalah paralanguage. Okay, so what is paralanguage? So you guys kena explain. Okay, so ada dia punya facts based on pada data-data, apa orang cakap dan sebagainya, macam mana dia punya detail out dia macam mana, okey, dan sebagainya lah. Okey, so kalau macam ni dia adalah infografik makanan dessert. Ni okey, dia bagi tahu history of the coolest dessert, okey, pada tahun bila dan sebagainya. Alright, okey. So there was a lot of sample of infographic. You guys boleh try pergi cari, tengok dia punya design dia macam mana. Boleh apply design yang sama, tapi jangan copy one to one. Itu dah ada kira sebagai plagiarism. You guys boleh tengok lah. Okay, macam saya always remind daripada saya punya student, try to make simple as possible. Simple maksudnya bukan simple macam tak ada langsung. Simple maksudnya for example, instead of you applying this too much color, you guys just boleh apply 2 to 3 color saja. Macam this one dia maintain 3 color. Okay, hitam, putih, biru, that's it. Okay, putih adalah untuk menampakkan dia punya ni, hitam adalah untuk setiap tajuk-tajuk dan dia punya yang besar ni. Alright, so orang akan tahu okay apa. Okay, so to be specific, let's kita cari tengok mail infographic. Okay, kita tengok apa yang dia kata. Nampak macam ni. Nampak. So apa yang dia apply adalah dia terus apply pinggan. Pinggan konsep dia macam ni. Ini adalah kita panggil plan your meal. Okey, maksudnya dia punya diet punya infografik. So apa yang nak kena ada diet dalam infografik? So dia tahu dekat dalam pandangan kita kena tengah nak makan. So apa yang kita nak kena ada? Food nak kena ada berapa persen, kita punya grain kena ada berapa persen, kita punya meat ataupun protein nak berapa persen, vegetable kena ada berapa persen. So apa extra lain nak letak? Lepas tu bawah ni dia bagi suggestion lain yang ada juga. Sama juga seperti yang ni. Ini adalah food punya infografik. Okay, so kalau yang untuk ni buah-buahan berapa persen body kita nak kena consume. Okay, meat tadi pun berapa persen, ni pun berapa persen. All those information berkaitan dengan yang percentage tu you guys boleh dapat dekat internet. There was a lot. Okay, so macam ni for example, the effects of dalam kita punya fast food. Okay, so dia buat burger ni, dia buka one by one satu portion burger ni. Okey, yang ni berapa kandungan dia, ini apa kandungan dia, dalam cheese ni ada apa, dalam kita punya pickle ni ada berapa, dekat dalam kita punya ni ada berapa, dalam kita punya yang lain-lain ni apa yang ada. So kita nak tunjuk pada orang infografik. You guys boleh tengok, tak semestinya you guys mengambil konsep yang seperti makanan ni. Ni dah banyak sangat orang pakai. You guys cuba tengok infografik lain. Dan cuba apply design dalam infografik lain tu untuk dalam you guys punya design infografik. So basically dia macam ni lah, macam mana kita nak apply infografik. Macam ni, chocolate chip dan sebagainya. Okey, boleh faham tentang assignment 2? Boleh sir. Ada apa soalan tak? Sir, infografik tu nak buat dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Kalau boleh buat dalam bahasa Inggeris. Okay, kalau boleh buat dalam bahasa Inggeris. Okay, so macam ni you guys buat macam ni. Alright, okay, kalau boleh buat dalam bahasa Inggeris. Okay, ada soalan lain? Semua faham? Boleh faham kehendak soalan dan sampel yang saya dah bagi? InsyaAllah boleh. Jika ada persoalan boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan awak nanti. Okay, boleh? Boleh sir. Alright, okay.
So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja. Saya release untuk soalan assignment 2 ni. Nanti saya akan post kat dalam Google Classroom, so you guys boleh tengok dan you guys boleh recap balik. Okay, dengan itu kita sudahi kelas kita dengan surah As. Right, okay, thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sir. Terima kasih sir. Sama. Salam, terima kasih sir. Selamat hari guru sir. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Sama.